Suplemen ni bukannya orang kata macam silver bullet pun. Berapa banyak IU dia dalam tu, berapa banyak international unit, 1000 international unit nak bagi kat orang sakit. Tak function kan, tak cukup kan. Tak work langsung. Some people Ha. just because of cash incentive, okay, kita buat produk lah, and then get all of this, and then they spoil the market. They spoil the market ni because kenapa tau? Because Malaysia ni is not a country of research. Problem kalau macam niaga ni, First buyer. first time buyer nak keluar duit poket tu kan. Tak. Once dia dah beli dah, next seterusnya tu akan lebih mudah. Medical has become too journal based. Betul? Too journal based when kita lupa the emotional punya segment. Kita lupa kita punya psychological punya segmen dalam medicine. Kita terlampau taksub dengan numbers. Betul. So bila kita taksub pada numbers, show me the data. Tapi logic, common sense Tak ada. tak pakai because kita tak ada set common sense. Hai semua, selamat datang ke The Lesung Batu Medic Show, program kesihatan dan gaya hidup pertama Malaysia, melibatkan isu-isu panas, radikal dan outbox tentang kesihatan. Bersama saya Dr. Roland sebagai pengacara hari ini, dan saya telah menjemput saudara Azwan daripada MBB. Selamat datang Azwan. Terima kasih jemput saya. Yeah. So Azwan, MBB makan bagi betul eh? Betul. Okay, so sebelum kita memulakan topik perbicaraan hari ini, topik hari ini bagi saya agak panas. Suplemen, scam atau tidak? Suplemen scam ataupun tidak? Sebelum tu, izinkan saya untuk beritahu penaja untuk podcast hari ini. Podcast hari ini ditaja oleh Symphony Nutraceuticals, pengeluar Ecosenia dan Ferric P. Untuk maklumat lanjut, produk ini boleh didapati di klinik-klinik dan doktor-doktor tempatan. Okay, Azwan, back to you. Okay, supplement scam Or not? Dia macam ni lah kan. Saya explain sikit lah history untuk apa penubuhan founding MBB ni sendiri lah. Okay, cerita sikit your background sikit. Saya MBB ni dia adalah program kedai makan bagi betul. Dia sebenarnya ada satu sistem diet, orang kata lifestyle lah, senang. Lifestyle, bukan setiap diet saya dari sekali exercise, jaga badan, jaga mental, apa semua sekali. Lepas tu yang yang start untuk MBB ni dia ada satu produk namanya How5 waktu tu. How5 ni ayah saya yang buat. Panjang cerita ni. Cerita ni menarik. Ayah saya jadi masalah untuk gastritis, untuk masalah anxiety, senang kata untuk masalah digestion ni lah. Waktu tu term GGA ni pun tak wujud lagi. Dia develop masalah ni waktu dia universiti. So dia jadi masalah anxiety, dia jadi masalah sibuk, jadi masalah angin. Waktu tu rasa term untuk masalah-masalah tu pun tak, sebab benda ni tak well known lagi waktu tu. So ayah saya grad universiti, ayah saya start kerja apa semua. Lepas tu nak dijadikan cerita, dia waktu dia sakit teruk tu, waktu saya kecil lagi, umur saya dalam 4 tahun 5 tahun waktu tu, boleh tengok lah dia jadi macam tak boleh nak bangun lah, sakit tak boleh bangun. Dia kata dunia dia memusing. Lepas tu dia jadi buasi teruk, berak berdarah apa semua kan.
jadi sendawa angin apa semua, nak makan tak boleh. Tapi cerita dia, ayah saya waktu tu dia pegang position yang sangat besar lah. Waktu dia kerja sebagai director untuk Telekom, Northern area. So dia masa untuk mengular dia tu lama. So dia boleh carilah dia punya solution kepada masalah dia ni dengan poket dia yang agak tebal tu. Okay, dia boleh travel lah satu dunia cari. Tapi kalau untuk conventional punya medicine ni, pergi mana-mana pun semua sama. Regardless, hampir travel mana sekalipun, London ke US ke Arab ke, semua sama. Okay. So selepas dia berputus asa dengan conventional medicine, dia pergi untuk jumpa perawat Islam lah. Standard lah. Perawat Islam pun tak boleh buat apa. Dia jumpa Tok Bomo. Macam-macam lah perjalanan dia ni. Orang kata mengurut kat mana saja kata boleh mengurut untuk selesaikan masalah ni, semua dia pergi. Last kali dia ada try satu produk ni daripada China. Okay, nama dia kita tak lagi tahu lah. Okay, dia combination Hawthorne dengan Psyllium Husk. Okay, dia makan. And this dalam 90s ke early 2000s ke? Waktu ni dalam 90s. 90s. Dia masuk 2000 lagi. Okay, dia makan. Okay, condition dia improve. Improve sikit-sikit. Improve. Okay, then dia nak bawa masuk produk tu ke Malaysia, tapi dia punya harga jual dia sangat mahal waktu tu. Satu paket 20 secet tu dah 300 ke 400 ringgit. So dia reverse engineer lah benda tu balik. Dia reverse engineer, yang tu yang keluar untuk first Halfai punya iteration tu, yang first Halfai iteration tahun 2005. Saya waktu tu start jual lah. Sampai sekarang ni dah jadi Halfai Plus. Yang paling latest ni ada Halfai Ultra. Paling latest sekali Halfai Ultra. Okay. So kepada penonton-penonton di luar sana, ramai yang actually tak tahu pun apa MBB ni. Okay. Mungkin Azwan cerita sedikit. Because for me, background ni sangat menarik. You are an architect. Tapi macam mana you boleh masuk ke dalam di segmen? Okay, faham. Ada background story ayah you with the crisis tu. Itu best. Macam ni you boleh leave architecture masuk kepada benda ni? So sebagai seorang arkitek kan, ni saya cerita tu terang lah ni kan, kerja untuk buat jual suplemen ni kami tak tengok pun. Orang kata macam apa dia aku ngaji tinggi-tinggi nak meniaga suplemen kan, nak kena tengok tanya orang, tak style, tak glamour kan. Okay, tapi bila dia cerita isteri saya sakit. Okey, waktu tu dia kena jadi masalah SVT, sebab ventricular tachycardia ni, jantung dia laju tiba-tiba. Dia pun ada masalah GGA ni juga. Tapi dia makan Halfai ni sebenarnya waktu tu makan Halfai steady apa semua, tapi sebab saya tak ada waktu tu, sebab kerja arkitek ni semua tahu clock in pukul 9 balik pukul 4 pagi macam tu kan. So tapi saya suka happy life tu kan, tapi isteri saya tak suka. Dia jadi sakit apa semua. Then saya stop kerja, saya repair dia ni kan. Repair dia ni sebab dia ada jadi masalah macam-macam. Dia tak boleh berdiri lama. Dia nak angkat berat, tak boleh. Even nak angkat ni pun tak boleh. Dia jadi tremor. Kan? Dia tremor. Berdiri, rasa nak rebah. Dia sentiasa rasa satu perasaan yang makan pun, dia rasa macam tak makan pun. Dia rasa sentiasa letih. Yang tu yang start saya punya journey untuk develop MBB ni. Sebenarnya nak repair orang ni pun dia out of necessity. Bukannya kalau macam dia bukan, kalau macam orang kata untuk suplemen ni sekarang dekat Malaysia ni nampak for macam cash grab lah. Cash grab kan. Tapi tak. Yang MBB, Halfai Plus ataupun semua line up produk saya ni, saya develop out of necessity untuk nak solve problem isteri saya saja. Saya tak peduli pun untuk orang lain. Tak peduli. Saya ni sebenarnya dunia ni sangat selfish. Aku tak peduli pun orang lain nak mati ke, nak sakit ke kawan. Aku peduli aku solve orang ni saja dulu punya problem. Then baru kata, rupanya ada banyak orang ada masalah macam ni kan. Okay, boleh buat duit. Tapi bila balik kepada living architecture just to go for this, macam kenapa macam you tak solve problem tu and then after that go back to the cave? Go back to the cave macam mana maksudnya? Maksudnya lepas you dah settle rawatan untuk isteri tu, kenapa you tak balik kepada architecture balik? Kenapa tak balik? Sebab duit tak banyak kat situ. Ya ke? Duit tak banyak. Tapi bukan passion ke dalam architecture tu? Dia architecture dekat Malaysia ni dah stagnan. Maksud dia
orang Malaysia tak ada kekuatan untuk nak explore. Maksud dia buying power tu ataupun kekuatan duit tu kurang. So kalau macam ada projek pun dia tak ada power untuk nak explore. Dan kita untuk Malaysia punya citizen ni, rakyat Malaysia, dia tak educate pun in importance of art. So kalau macam kita peduli pun untuk nak buat arts yang boleh kata okey, ni living room ni boleh mengembalikan hang punya tenaga hari-hari apa semua kan. Okey, circulation ni bagus apa semua, paint color macam ni apa semua kan. Dia tak peduli pun. Aku tahu rumah aku nak banyak bilik ayak, settle. Lepas tu aku nak rumah aku ada kerawang-kerawang sikit apa semua, sofa aku macam ni kerawang, okey, settle. Kita sebagai arkitek, kita just macam kalau aku educate dia lagi, dia marah aku pula kan. So balik kepada this, and so you decided to stay dalam benda ni, and then you terus automatically wujudkan MBB ataupun you dah craft dah. Apa MBB tu? Cerita sikit. Dia tak boleh. Sebab dia through experience MBB ni. Waktu mula-mula kita start MBB ni, semua kita ikut apa yang conventional punya practice lah. Suku-suku separuh kan. Tidak pukul ini, gula kita buang, kurangkan nasi. Tak work benda tu. Tak work. Contoh saya bagi macam sekarang dia duduk tengah ada karang something belakang kepala ni pasal untuk masalah lembik lutut, energi tak boleh nak angkat semua barang ni Dia sebenarnya untuk orang yang sentiasa dalam sympathetic dominant ni, stres memanjang, cara penggunaan gula tu dia lain sikit. Okay, let's say macam kita makan glukos kan. Glukos transform jadi pyruvate kan. Pyruvate tu sepatutnya kalau dalam keadaan orang tu ada banyak oksigen blood flow, dia okay. Dia boleh proses aerobiknya, okay, tak ada masalah kan. Okay, dia pergi ke badan mitochondria proses ATP, jadi tak ada masalah. Okay, tapi disebabkan mereka ni ada masalah sympathetic dominant, especially dia blood tu dia cut off bahagian extremities dia, tangan, kaki. Limbs lah. Limbs lah dengan digestion dia kurang. Okey, blood. Apa yang berlaku adalah daripada pyruvate dia ke lactate. Memang pyruvate ke lactate baru dia pergi yang satu gitu kan. Tapi lactate ni dia hanya function dalam keadaan anaerobic. Maksud lack of oxygen. Yang mana dia produce banyak hydrogen ion menyebabkan masa dia jadi beresik. Okey. So yang ni menyebabkan jadinya satu orang kata muscle fatigue, jadi muscle wasting, problem-problem macam tu lah. Because just nak jump sikit, because lactic acid ni actually satu protective mechanism actually. Betul. Tapi macam ikut finding baru, macam saya duk baca research baru kan, dia kata lactic acid ni tak wujud pun. Lactic acid tak wujud pula dah. Satu hal. Lepas tu macam mana dia boleh jadi lepas hydrogen ion satu kat situ kan. Itu benda-benda tu saya masih go through lagi kan. Sebab dia tengok yang macam recent punya finding kan, sebab dia tengok YouTube itu kan. Dia cakap lactic acid tak wujud. Pening kepala juga fikir. Betul macam mana ada hydrogen ion lepas. Rupanya lactate tu dihasilkan untuk nak counter hydrogen ion tu. Lepas tu dia cakap, lepas tu tengok lagi paper dia cakap, okey, dalam orang yang melakukan strenuous exercise, dia punya ratio kepada pyruvate adalah 159 lactate kepada 1 pyruvate. Understand. Tengok. Macam tu lah. So, yang tu nak kena tulis panjang. Yelah, so kepada sesiapa yang tak pernah tengok Azwan di luar sana melalui Zoom ke Facebook and everything, this is his style. Dia bagi saya, even though an architect, dia memang fokus kepada pathways. And pathways ni bagi saya is like a building process mechanism. So bagi architect, dia understand planning tu sangat penting. If you tak tahu planning and arah tuju satu sistem tu, maksudnya you tak rasa, you never complete it. Tu satu benda yang I pun always amused with his ability. Tapi balik kepada our topik perbincangan. Suplemen ni, okay.
bila you lihat kepada the segment, okay, you adalah satu pengusaha. Orang katakan bila you cerita sekarang ni, yang founder tu bukan you tapi your dad, ayah you yang jadi founder. So you macam co-founder lah sekarang, ataupun sekarang, the generation 2 lah senang kata. Okay, generation 2 Okay, so bila you rasa macam, okay, you pergi deep dive and study into all this mechanism, banyak orang akan kata, okay, supplement ni dia bukan medicine, dia bukan drug, and sometimes dia hanya mungkin terdiri daripada benda-benda herba ataupun fruit extract ataupun just simple fruit blend everything, ataupun fiber thing. Benda-benda ni ramai orang kata, kita boleh makan sahaja macam tu je, kenapa nak ambil supplement? What is your comment on that? Supplement ni tak perlu wujud pun. Kalau macam kalau dunia kita tak ada mass produce punya foods, and tak ada apa racun banyak-banyak secara besar-besaran dan semua, whole food lah. Tak perlu pun. Tapi disebabkan dunia kita sentiasa laju, makin lama makin laju, so demand tu makin lama makin tinggi, dan kita nak cut cost lagi murah, selagi itu akan diperlukan suplemen ni lah. Suplemen ni bukannya orang kata macam silver bullet pun, tembak webuh mati, tak pun. Dia hanya assist, complementary lah. Complementary, assist untuk mempercepatkan proses recovery, tapi dia benda tu kena tepat lah, dia bukan boleh ambil sebarang-sebarang. Macam contoh orang ada masalah digestion, kena ambil vitamin C, start terus vitamin C, start terus probiotik, tak boleh. Dia kena tahu macam tu lah, pathway, macam mana problem tu berlaku, kita address satu. Okay. Contoh orang ada masalah angin, digestion, dia berlaku masalah SIBO, small intestinal bacterial overgrowth. Sebab apa nak berlaku SIBO tu? MMC dia kena slow, migratory motor complex dia kena slow. Macam mana MMC dia slow? Sebab badan dia terpangkat dan sympathetic dominant. Lepas tu kena tengok, cari sampai ke akar dia. Okey, kita tahu akibat satu, sama ada kalau usus dia okey, dia tak ada masalah leaky gut, dia akan ada masalah tulang belakang. Dua tu saja. Kalau macam emotion punya problem ni, kecuali dia kena rogol ke, dia kecil ke, kena tibai belasah, mental trauma lah. Mental trauma, ada yang kita kata boleh lah. Tapi selalunya masalah tulang belakang dengan masalah makanan, itu je kita repair. Okay. Saya melihat supplementation tu seperti yang saudara katakan tadi, it's very important to see macam mana dunia kita ni berputar dengan kelajuan ni. Kalau kita nak preparekan satu concoction, ada 5-6 ingredient dalam satu sekaligus, satu cost tu akan jadi terlampau tinggi. Katakan you nak beli macam satu pack blueberry, satu lagi apricot, satu lagi, and then you need to make your own fruit blend ke ataupun your own juice ke apa, dia akan jadi cost makin tinggi. So in order to reduce the cost and make it more easier, hence ada teknologi untuk extract, untuk dehydrate and everything and make it into consumption. So tapi wujudnya satu isu di mana sekarang ni mainstream medicine selalu akan katakan tak perlu, because two things. One is facility ni tak dapat menampung kos untuk supplementation. Satu. Maksimum mereka boleh campak vitamin C, B complex. Kau pergilah ke mana-mana. Folic acid, everything, dia akan jadi supplementation. Okay. Kenapa? Bila hanya masa time pregnancy je kita kecoh nak folic acid ni. Sedangkan folic acid ni memang perlu untuk wanita senantiasa. But the wayang only exist masa time pregnancy. Wayang iron ni hanya exist masa time pregnancy because they have no choice. Because kalau negara-negara yang developing world ni, untuk mengurangkan kes-kes stillbirth ke, maternal mortality ke, we have to keep the maternal mortality very very low. So that's where supplement comes in play. Tapi dalam aktiviti lain, ada tak kita akan bagi vitamin D, ada kita akan improve the other vitamins yang kita select and everything, macam magnesium thing. Jarang sangat kita dengarkan because kita akan prescribe terus hypertensive medication. Because senang cerita, I have 3 minit untuk jumpa patient ni, I nak habiskan dengan cepat. Betul tak? You rasa
You rasa benda tu satu senario yang real time senario yang tengah berlaku sampai sekarang? Kalau untuk supplementation dia tak nampak keperluan supplementation lah, senang kata macam tu kan. Satu kekurangan ni lah, Amma kata, okay. Waktu dia bagi vitamin D kan, okay let's say lah, kata okay patient ni kekurangan vitamin D. Dia buat CCF punya test kan. Tengok okay low. Okay kita supplement dia dengan vitamin D. Okay. Saya berani kerat jari ya. Dalam masa 6 bulan pun, walaupun dia supplement dengan vitamin D tu tak akan nampak perubahan. Sebab apa? Untuk ataupun dia kata kekurangan vitamin B lah, senang kata. Vitamin D, vitamin B yang paling crucial sekali. Sebab dia tak address dia punya digestion issue. Selagi tak address digestion issue, lepas tu satu lagi, berapa banyak IU dia dalam tu, berapa banyak international unit, 1000 international unit nak bagi kat orang sakit. Tak function kan, tak cukup kan? Tak work langsung. Tak work. Okay. Ini antara benda-benda yang kena address lah. Benda-benda yang ni kena address, tengok. Lepas itu satu lagi, selagi kita tak ajak proper diet dekat orang, yang ni kita tak boleh nak kata lah masalah isu konvensional punya praktis, sebab memang tak cukup pun kaki tangan. Berapa orang yang boleh pegang mesej, oh pakcik makan macam ni ya pakcik, okey ah, oh okey. Lepas tu ni orang sakit, macam mana, okey tak boleh, dia pun tak cukup kaki tangan. Kalau boleh buat praktis macam tu kan, orang tu tengok makan dia hari-hari, lepas tu apa yang patient tu bagi tahu simptom dia hari-hari apa semua, lepas tu address on the spot, rasa tutup habis semua. Tak ada dah masalah sakit jantung, tak ada masalah blood pressure dah, tak ada masalah apa. Blood pressure ni pun kita kena tahu juga. Sebab apa orang ni jadi masalah blood pressure dia tinggi tiba-tiba? Adakah dia badan dia sentiasa stres, HbA1c dia kacau, kurang penghasilan kortisol, running on adrenaline, jumpa doktor jadi white coat syndrome. So yang itu kena tengok juga. So adakah MBB berjaya address this dalam community yang kecil? Sudah. Apa MBB buat? Macam contoh dia kata okey, saya risau dengan tekanan darah saya ni tinggi. Okey, mai tengok Ustaz tekanan darah. Okey, let's say dia kata 130 something ke atasan. Kata bawah maybe 90 ke 100 something lah. Kita kata, umur apa dah? Saya umur dekat 60 50. Kita normal lah benda ni. Tak ada benda, tapi doktor saya suruh saya makan ubat tekanan darah tinggi. Sebab apa? Sebab waktu saya check kat rumah tekanan darah saya macam tu, tapi bila saya jumpa doktor tekanan saya naik boleh 150 160. Okey, kalau check kat rumah okey saja, tak ada masalah kan. Okey, kita kata ni okey masalah white coat syndrome, okey ada masalah sikit running adrenaline sikit, waktu tu jumpa doktor jadi nervous, jadi takut apa semua. Don't worry lah, relax saja. Lepas tu jumpa balik doktor, bagi tahu ni information saya bagi ni reference saya bagi ni kan. Okey, tunjuk kat doktor nanti. Sembang dengan dia macam mana. Boleh tak kita nak kurangkan ubat ataupun stop ubat. Sebab saya tengok macam tak ada keperluan. Kita just bagi idea kat dia. Sebab makan ubat darah tinggi bukan ada benefit apa pun, kecuali dia sentiasa tekanan darah tinggi tak berhenti. Okey, kita kata ada benefit lah. Sama juga macam kolesterol. Okey, kolesterol saya tinggi. Berapa? Kau tengok, total kolesterol saya 7 something. Okey, tak apa. Kita tengok pecahan dia dulu. Okey, tengok pecahan. Okey, kita tengok triglyceride berapa, HDL kita berapa. Okey, kita tengok dia punya ratio LDL tu jenis apa, pattern A, pattern B. Okey, kalau kalau let's say dia kata pattern A, okey dah lega satu. Lepas tu tengok ada HbA1c okey tak? Ada HbA1c saya okey, saya tak ada diabetik. Lepas tu buat makan ubat kolesterol. Okey, nak ambil ni reference ni. Okey, nanti pergi jumpa doktor balik, bincang. Betul tak macam mana? Sebab makan ubat kolesterol tu jangka masa panjang. Jahanam mitokondria kita. Tetapi okay, the problem now lies macam ni. Bila you hantar patient tu balik kepada dalam sistem tu, sistem ni very bureaucratic. Okay? Saya pun pengalaman kerja dalam sistem. Sistem is like just shut up and follow the protocol. So bila wujud alternative narrative ni susah nak diterima oleh mainstream, because walaupun doktor-doktor yang mungkin bagi saya junior yang lebih adaptif to understand like lifestyle medicine ni very crucial, tapi senior dia kata bila refer nak discuss case, start add on the medication. We do not know compliance kat rumah macam mana. Sebab when ada community macam your community MBB ni,
wujud at least bagi saya what I define as babysitting lah. Babysitting ni bagi saya one of the greatest supplementation yang wujud. Bukan dalam bentuk produk makanan, tapi dalam bentuk support. Betul. Even supplementation is support. Okay. These ingredient of support, of community ke apa, I think is going to be the biggest supplementation, if you agree tak? Betul. Sebab communication tu sesama individu ataupun journey mereka tu, dia nak juga journey yang okay, aku pun senasib dengan orang X. Apa dia buat apa yang buat betul? Apa yang dia tak buat betul, or I need to adapt and everything. So benda tu kita tak ada cradling tu. What we have is tulis prescription, lepas 3 bulan jumpa balik, tambah prescription, lepas 6 bulan jumpa balik dengan doktor untuk 5 minit, habis. So when kita bekalkan hanya 5 minit ataupun 10 minit of medical support and expect 6 months untuk miracle to happen, kita hanya berharapkan pada drug miracle, bukan lifestyle miracle. Okay. Betul. And apa what are the success rate bila you see? Bagi saya, I akan tengok patients and also do that sometimes. Mungkin setiap minggu update, send me a report, ada chart, I nak tengok apa you tengah makan, and pasal I akan tweak sikit. Mungkin I akan spend mungkin 1 minit ke 2 minit untuk bagi advice tu. Tapi that advice 1 minit atau 3 minit untuk 3 minggu, bagi saya apalah 4 minit ke 5 minit for a patient. But when I see this patient lepas 1 bulan, so much of improvement. Ada weight loss, sugar dia mula jadi stable, dia rasa dia ringan, everything. Tapi your punya support melangkaui tu. I nak dengar apa yang you guys are doing. Kalau macam Dr. Roland pergi kan, especially orang pergi klinik Dr. Roland lah kan, dia sebenarnya orang yang ada duit. So bila orang yang ada duit ni, dia educated. Bila orang educated ni, dia tahu dia ada disiplin. Okay, dia beza. Okay, contoh macam klien MEB ni, dia from banyak range lah. Dia punya socio ekonomi tu banyak range. Okay, so nak jaga orang-orang yang macam tak ada disiplin apa semua ni, memerlukan kekuatan mental yang sangat tinggi. Hari-hari kena kenjan dia. Okay, makan apa hari ni? Okay tak hari ni? Apa semua kena. Dan develop disiplin tu sangat susah. Okay, so dan yang orang-orang macam ni lah yang antara paling banyak sekali dekat hospital. Okay, so are we saying that the disparity of our cost of living ataupun golongan kategori kita B40, M40, T20 ni mempengaruhi? Betul. Memang ada study tunjuk memang macam sangat clear. Sangat clear. sangat clear. Okey, kalau contoh macam ada klien saya ni orang kata PhD lah. Okey, dia datang. Senang saja kita nak blur dia. Tak susah pun. Okey, kita kata macam ni. Dia dapat grasp lah. Dia punya core tu, MBB tu kan. Okey, lepas tu dia praktis lah. Dia hantar kat mak makan apa semua pompa. Settle kejap je. Tapi lain. Kalau yang lain ni, sehari dia lack of discipline lah. Sebab macam contoh nak jadi golongan T20 kan. Core dia adalah disiplin. Kalau tak ada disiplin, memang tak dapat duit. Even dari segi pemakanan pun kita kena disiplin. Sama saja. Dia kena ada disiplin. Lagi satu, dia kata, okay, saya tak ada duit nak beli daging ni mahal apa semua kan. Tapi sekali bila saya tengok status dia, boleh pula pergi bercuti kan. Maksud dia punya priority dia tu lain. Priority dengan disiplin. Yang tu kita fokus dekat situ. Sebab tu saya masuk saja dalam ni, saya tahu dah. Kalau untuk nak sukses dalam event dalam apa bisnes saya ni, saya perlukan diorang ni sentiasa sihat supaya boleh pergi kerja. Yang mana tak boleh kerja, saya kena bagi dia boleh kerja supaya boleh beli produk. Kalau tidak, saya tak dapat duit. Okay. So okay. Saya memang direct ngajar saya punya bisnes. So dari segi that, maybe I would differ a bit. For me, I would realize that, okay, katakan kalau you kata these people yang memang ada issue, belong to the middle class lower. Okay. Kalau dari segi makan pun, they already will pick high dependency untuk karbohidrat. Mereka akan pilih carb, makan banyak nasi and everything. Betul. Macam mana dia akan sanggup juga untuk beli suplemen in this situation? Sedangkan bagi saya, in that kind of situation, dia akan macam, tak payah beli suplemen lah. Aku nak ikhtiar
cara sunnah lah, nak I want to fast, I nak puasa, I nak buat ni, I tak nak keluarkan duit. Tapi sedangkan dia on the opposite side, yang higher tier, dia lebih sanggup untuk take the supplement because for them it's like it's all about discipline, it's all about output. Lagi I boleh function, lagi banyak I tak letih, I can produce my output lebih high. Tapi the lower tier akan stuck dengan cost value. Betul. Kalau macam yang bawah ni, dia nak cari shortcut. Itu je, cari shortcut. Shortcut dia kata okey, benda ni apa akan boleh merawat aku apa semua sekian. Shortcut, cari sentiasa mencari shortcut. Tapi kalau macam untuk upper tier ni, okey. Sebenarnya untuk consumption upper tier, untuk supplementation ni sangat rendah, sangat rendah. So, kalau kita tengok macam orang membeli kan Halfine ni kan, ataupun produk MBB ni, kalau untuk T20 ni, kalau dia rasa benda ni betul-betul beneficial kan, dan dia akan beli memang sakat. Okey. Tapi kalau untuk lower tier ni, kalau dia membeli, kebanyakan masa untuk sentiasa mencari silver bullet, dan dia akan melompat banyak supplementation untuk mencari. Saya kata itu lah. Bila kata macam saya makan Half-Five Plus dah ni, tapi pasal apa badan saya sakit-sakit lagi. Tengok gambar makan, pernah share tak gambar makan? Saya tak pernah share pun. Allah, jahanam lah, leceh lah. So saya kata okay, share lah dengan saya. Itu pun tak share lagi. So adakah in this situation, bila satu produk diciptakan oleh sesiapa pun, something bagi saya macam fast moving goods lah, all of this, because dia dah dalam bentuk powder form, ada blend and everything. You boleh pergi pada kilang and then I nak XYZ boleh campur tak. Dia kata okay, this premix ada bagi certain stability, you boleh pack. Tapi certain founders are not like you. Okay, certain founders are not like you. You go into the deep trenches untuk research and find the blend, find the right sukatan and everything yang rasa sesuai. Of course wujud nak untung tu cepat. Because dia boleh dapat artis lah, boleh brand lah, you boleh letak semua macam-macam mereka boleh buat. Because tak perlu lah letak kajian everything. Benda ni alang-alang pergi daftar pun under food grade je. Betul. Bukannya perlu MAL ke NOT ke apa pun macam tu. Even doctors pun buat benda macam tu sekarang. So bila tak ada background research and everything, siapa yang akan nampak the genuinity of this product? For them is price war. Satu murah, satu lagi ada artis pegang, maksudnya boleh percayalah sikit. Dia sanggup bayar 20,000 30,000 untuk buat publicity, they can get it. But where does this end then? Because you will get a bad name. The guys who are doing this nothing will also get the bad name, and they will just hit and run. Sebab tu cerita saya tak peduli pun. Saya kan macam ada MBB ni, kita ada support group apa semua. Semua klien kita duduk satu group. Dia kata kalau Halfine ni tak jadi hang nak maki ke apa semua ada dalam tu kan. Kita business transparent. Sebab dia berbalik kepada sifat saya yang memang seorang yang sangat selfish ni kan. Saya buat semua group, apa semua, segala research, apa semua, saya duk buat apa semua, segala tips, segala video apa semua tu. Bukan untuk orang lain pun, untuk diri saya sendiri saja. Untuk nak meyakinkan diri sendiri. Kata, aku buat ni betul dah ni. Aku buat betul dah ni. Kalau ada orang boleh prove dia lagi better pada aku. Okay, aku nak dengar. Aku nak dengar. Itu saja kan. So kalau orang tu tak work, dia cakap macam-macam ni. Okay, kita improve lagi. Improve. Adapt. Untuk bagi satu produk dan services yang paling superior dalam dunia ni. Dalam dunia. Itulah. Kalau macam untuk orang ada masalah gastrik, anxiety atau masalah digestion ni, saya self proclaim the best in the world lah. The best in the bahaya world. Tu. Sebab dia bukan arrogance tau. Dia bukan arrogance sebab orang kata ni arrogance. Tak. Sebab bila kita duduk dunia ni dalam masa 10 tahun dah kan. Kita hari-hari duduk dekat medan perang, tak berhenti. Telefon berbunyi, message kena jawab kan. Kita dah accumulate experience tu gila babi lah. Dan kalau orang tu boleh cakap dia power lagi lah. Produk dia power, services dia power. Jom kita compare. Understand. So when you look at that journey kan, kepada one founder to the other founder, ada tak disebabkan of attitude of every businesses dalam industri kesihatan ni? One industry dia macam okay, aku all out, aku tak kisah.
aku nak tengok 10 patient ke, aku nak ambil 1 jam tengok 1 patient ke, aku nak charge RM50 ke, dekat depan KLCC ke, lantak aku. My style. Okay. I don't care whether the other guy charges RM500 pun. Tapi bagi saya, I kena buat a fair value. Okay. Because I spend my time, I do my research, I'm improving myself and to treat patient. Tapi ada wujud juga situation di mana some people just because of cash incentive, okay, kita buat produk lah. And then get all of this and then they spoil the market. They spoil the market ni because kenapa tau? Because Malaysia ni is not a country of research. Kalau orang yang kaki research, kupas jurnal, nanti tak suka. Because takut banyak sangat lubang bocor. Bandingkan negara macam Korea ke Germany, they very research centric punya country dalam perubatan and everything. So kita ni kalau orang kita nak buat satu produk pun, anggapan dia lah, alah buat produk timbang kilo. Okay, betul. Tu satu benda. So public assumption jadi macam tu. Dia akan trust a big pharma punya produk way more than a supplementation punya produk. Okay. Secondly is kita juga ada situation di mana ada spoilers, di mana heavy cash capital just create something with no background, no founder dia tak ada apa-apa study. Lain lah kalau founder dia ada 10 saintis kat belakang mereka, it's a different story. And then mungkin mereka buat macam-macam punya level product. How do you see this? Adakah benda ni because of tak ada research base centric ke ataupun just cash rich ke, affect the market in the long run? Memang efek pun. Sebab contoh suplemen ni dekat Malaysia ni, saya kata tu memang scam pun. Memang scam. Sebab kebanyakan orang nak buat money laundering banyak saja. Oh ini. Aku bawa masuk duit, hang buat apa-apa saja, kita naikkan 10 billboard, 20 billboard, kita ambil artis mana-mana kan. Kita belasah duit ni. Flood the market. Flood the market. Kau punya kan. Tak berhenti marketing, tak berhenti 5, 6, 7 bulan. Lepas tu senyap. Settle. Lepas tu lagi bawa keluar sekali lagi. Flood lagi sekali. Lepas tu cukup masa settle. Tapi takkan tak ada loyalist kepada satu produk tu? Kalau nak loyal, ada loyal sebab dia pun selalunya trading ni ada sistem MLM lah. So dia okay lah, let's say lah. Okay, bos daripada mana-mana cakap, okay, ada certain duit modal ni masuk. So kita nak buat apa? Cari produk yang paling trend sekali. Okay, produk ni trend sekarang ni. Okay, ni dia punya capital banyak ni. Kita buat produk banyak ni. Let's say dia, lepas tu dia bagi lah 30% untuk produk, 70% untuk marketing. Okay, bawa naik banner apa semua, pegang, artis pegang apa semua. Orang start membeli. Lepas dia macam mana nak loyal sebab benda tu tak work. Wow. I think senario tu bila you ungkapkan benda tu, saya lihat kepada segmen kesihatan lelaki. Okay. Segmen kesihatan lelaki ni pun bagi saya macam ni. Dalam situasi segmen kesihatan lelaki ni ada wujudnya satu black market. So this black market ni is controlled by maybe few people saja. Produk dia sama je, cuma tukar casing and everything. Memang dia tahu produk tu takkan lulus KKM. Produk tu takkan lulus dapat apa-apa pengiktirafan. Tapi dah datang and mereka boleh jual secara berluasa. And bila patient ni dia desperate. Situation dalam kesihatan lelaki ni, because issue ni sensitif, dia agak desperate. Bila dia agak desperate, dia akan stay in the black zone. Maksudnya
produk A tak ada. Dia dah dapat semua information you, address, location, everything. Bulan depan dia kata, Encik, produk ni tak berkesan. Okay, try produk B. Next month, try produk C. Beli ring ni, beli tu, beli ni, beli spray ni. Macam-macam akan datang. Until one point, they would have already spent beribu-ribu je dalam ruang online. Dia kalau untuk tu, dia senang macam ni lah. Kalau nak tahu produk tu genuine ke apakah, dia kena ada group. Dia kena ada support group. Semua orang boleh bersembang dari tu, cakap apa saja suka tak suka dalam tu, semua dalam tu. Dan kita baru tahu, lepas tu token dia kena ada sekali dalam tu. Consult semua sekali. Dan kita baru tahu orang ni memang fokus untuk nak solve problem. Kalau macam apa yang Dr. Roland cakap tu, satu, support group pun tak ada. Dia hanya ada database kawan tu, ada yang ni. Okey, cukup masa saja, aku main balik. Okey. Sebab bila seseorang tu pernah membeli, belian selepasnya akan lebih mudah. Problem kalau macam meniaga ni, First buyer, first time buyer nak keluar duit poket tu kan. Tak. Once dia dah beli dah, next seterusnya tu akan lebih mudah. Contoh kalau macam apa minum ubat kuat apa semua ni kan. Itu yang penting, kena educate. Dia bukan boleh benda tu macam makan-makan tu terus jadi kuat ke apa semua. Tetapi dalam situation ni, you see when public ni, they always first dia akan stay low. Cuba alternatif. Baru akan pergi jumpa the pros. Okay. Pros ni maksudnya jumpa doktor nanti the last minute lah. Even dia pergi jumpa dengan professional pun, kadang-kadang kat sana pun dia kena scam juga. Because they also know that there's some form of desperation. Dia katalah, throw you in the whole shebang lah. Buat CT scan, buat MRI, buat ni, buat, because you're desperate dari masa tu. And ni akan wujud disebabkan kita punya public ni kurang education. Itu kita kena educate. Kita kena educate, tapi jangan educate dengan benda-benda yang tak betul. Contoh macam yang ada website tu lah. Okay. Orang tengok di situ tak sakit pun boleh jadi sakit. Orang ada anxiety dari situ, daripada ada anxiety saya tengok-tengok pun boleh jadi panik. Okay. So benda ni dia kena penulisan tu apa semua kena empathy, kena ada empathy lah. Kita kena, even kita tulis tu pun kita bukan tulis dengan niat untuk nak trigger orang. Tak, kita tulis dengan niat untuk educate. So kalau ada apa-apa problem, rasa macam ni ke apa semua, ada baiknya jumpa doktor dulu. Dah jumpa doktor apa semua dulu, baru kita boleh buat keputusan, baru kita boleh cari option lain. Macam mana nak buat. Apa-apa pun jumpa doktor dulu. Itu macam saya punya style lah. Apa-apa pun jumpa doktor dulu, dapatkan proper diagnosis apa problem ke. Okay, then baru main persembahkan kat saya. Lepas tu baru kita boleh tahu apa perlu kita buat. Kita tak tahu masalah batu empedu mana. Kita boleh tahu guna scan daripada jauh-jauh telefon. Masalah batu empedu ni. Tapi of course, kita tak deny the power of modern medical technology. Tapi also yang present is skeptics dalam kita punya perubatan ni. Maksudnya there is no other option except to give a proton pump inhibitor. Dalam isu macam leaky gut, sampai sekarang kebanyakan kelompok-kelompok gastroenterologist, they don't accept it as a disease. Even SIBO and everything, kadang-kadang cerita apa benda tu kau sibuk. Exactly. So kenapa? Is it wujud? So itu pun lagi satu isu, because bila kita hantar kepada the top guy and they diagnose, straight away the diagnosis is towards their pathway. There is no integrative pathway. Mungkin apa yang saya perjuangkan is an integrative pathway. Dia kan ada balance sheet tu kena balance. Maksudnya okay, there is an option for alternative for mainstream medicine. Kalau benda tu heavy issues, kita terpaksa introduce certain therapy, kita terpaksa buat scope and everything. Tetapi at the same time, the deep diving kepada gaya hidup, lifestyle and everything pun kita terpaksa buat. Kita tak boleh katakan kita hanya ada 5 minit untuk consult tapi kita ada 20 minit untuk buat surgery. Kita ada 1 jam untuk buat major operation. Tetapi bila kita nak duduk dengan patient and go through their lifestyle, the situation, kita tak ada. And then kita akan tuduh, kalau doktor nak try supplement ni boleh, scam. Betul? Scam.
Kalau saya jadi doktor pun saya kata scam. So, apa yang tak scamnya? Sama ada siapa yang scam siapa ni? Tak. Dia macam ni macam mana integrative medicine, macam mana PPI apa semua tu kan. Kalau doktor punya view leaky gut apa semua. Leaky gut ni macam mana nak confirm? Kan? It's easy. It's as simple as like emotion lah. How can you prove dopamine surge sekarang ni? Macam mana nak buat? Macam mana nak cakap orang ni ada masalah anxiety, serotonin tak cukup kan? Macam mana kita nak cakap? Kita buat kajian kat tikus saja, tapi macam mana nak calculate serotonin tu apa semua kan? Nak macam mana neuron otak. Tapi masalahnya because you see medical has become too journal based. Betul? Too journal based when kita lupa the emotional punya segment. Kita lupa kita punya psychological punya segmen dalam medicine. Kita terlampau taksub dengan numbers. Betul. So bila kita taksub pada numbers, show me the data. Tapi logic, common sense tak pakai. tak pakai because kita tak ada side common sense. Common sense itulah kata yang macam saya dah cakap dengan isteri saya, adakah common sense ni kita boleh gelar super power dah dalam dunia sekarang ni kan? Sebab orang macam even kata doktor bukan common sense tak ada kan. So biasanya kalau salah satu individu yang katakan yang sakit lah, yang mungkin terserempak dengan your content, video secara online dan sebagainya, join or buy. Which one is more important for you? Join the group or buy the product? Yang paling penting sekali okay, saya teringat tadi saya tu. Pasal apa yang doktor kata 3 minit dah cukup apa semua, lepas tu next patient. Sebab macam saya buat perniagaan saya ni kan, saya tengok dia orang ni macam rakyat sebagai negara MBB ni. Saya kena pastikan dia sentiasa sihat, boleh sentiasa bekerja untuk meneruskan pembelian, bukan saja produk MBB ni, produk bak kesihatan. Banyak services, baju ke apa, apparel ke, rumah ke nanti saya nak jual. Saya nak jual semua benda-benda tu. Jadi untuk memastikan dia boleh sentiasa bekerja dan generate duit, saya kena pastikan dia sihat. Itu priority pertama sekali. Tapi bila doktor macam commissioner practice buat, dia tak nampak seorang tu sebagai seorang yang boleh menyumbang balik dekat dia. So regardless hang sakit kah, apa kah, hang mati pun, aku tak terkesan. Tapi kalau government tu tengok each of every patient tu, macam saya tengok, dia kena pastikan seorang ni boleh sihat supaya boleh bayar tax balik. Yes. I think that's a big component. People tak nampak. Selain itu kata, kalau kita punya sistem perubatan akan ongoing macam ni, kita akan terus spend duit kerajaan ni macam ayat terjun. Tapi spending kita tak cukup pun. Itulah. So why not kita fokus dekat setiap orang ni, imagine diri macam cash cow lah senang kata. Yang nanti kalau semua rakyat hang ni makin sihat, makin produktif, boleh bayar tax, kerajaan makin lama makin kaya, boleh buat fasiliti macam-macam apa semua kan. Dan tak perlulah orang nak pergi hospital dah lepas ni. Itu saya Allah, masalah sakit jantung senang saja nak solve. Bukannya susah pun, tapi dia kena ada disiplin lah kan. Blood pressure, diabetic, semua tu benda tu boleh solve. Bukannya masalah macam hilang setengah otak accident kan. Benda tu semua boleh solve. Tapi orang tu kena ada, macam doktor cakap tadi, macam baby lah, nak kena jaga dia hari-hari apa semua. Kena cradle sikit lah. Kena cradle dia, kena bagi dia peringat dia apa semua hari-hari. Kita boleh buat. Tapi itu lah, orang atas kot tak tahulah cara-cara dia kena implement lah sistem MBB ni masuk dalam hospital. InsyaAllah tak ada lah orang nak perlu pergi hospital lah lepas ni. So balik again to our supplement issue. Do you think as a owner juga, dari segi industri yang tengah-tengah berlaku sekarang ni, perlu ada stricter regulation? Stricter betul, perlu. Memang perlu. Sebab kalau tidak dia merosakkan industri itu sendiri. Dia kena tengok orang yang betul-betul fokus untuk nak buat supplementation ni, kena tengoklah dia punya efficacy rate kah, apakah government kena help lah. Mereka ni macam okay, dia kata let's say produk dia ni boleh bantu sekian-sekian problem, government kenalah support sikit. Okay, apa yang hang perlukan sekarang ni untuk apa, hang perlukan mungkin orang nak buat research paper on hang punya produk ke apa semua, contribute lah sama kan. Contribute sama, sebab aku pun bayar tax kat hang nanti kan.
contribute sama, tolong sama. Jangan kata kami scam saja kan. Sebab kalau tidak, jenuh lah macam tu. Betul. I rasa salah satu usaha kena buat is kita kena move kepada lebih pada research centric. Maksudnya kita kena ada satu fund where this kind of fund can boleh tap in untuk government ada seeding fund bagi fund ni melalui Kementerian Kesihatan ke Sains Teknologi ke apa-apa, where this fund can be tapped for research and the government also can realize an automated pool. People ada these issues, okay, ada chat group atau forums to actually go in, tapi takut dimanipulated lah. Itu je lah. So then this kind of funds at least boleh pergi kepada research untuk buat certain thing, and also ada support system. Maksudnya ada universiti yang bagi bantuan, maksudnya ada agensi kerajaan yang boleh bantu verify the source, because kadang-kadang you will go and order daripada satu kilat yang boleh do all this packing. Dia claim item datang daripada Germany, item ni datang daripada Australia, dia akan blend. Tapi on the real end, siapa yang audit? Tak payah percaya pun, bohong lah semua tu. Macam saya, semua every ingredient tu saya sendiri order. Sebab saya nak pastikan dia punya betul-betul. Saya kena kenal lah supplier ni, siapa dia, datang pada mana, apa semua. Saya kena buat. Sebab kalau kita harap kat kilang, memang tak lah. Ada tak rasa macam benda yang diwar-warkan ni, katakan ingredient X dikatakan ada 10 gram, tapi letak 2 gram je, and then 8 gram is filler. Banyak berlaku tak? Banyak berlaku benda tu. Dia ikut lah. Kalau owner tu kata tak ada sugar, tak ada neraka, terpulang lah. And adakah macam agensi penguatkuasa ni? Mana ada? Tak ada. Tak ada kan? Tak ada. Untuk food tak ada kan? Tak ada. Hanya untuk drugs saja ada kan? Ya. Dengar sini. Itu lah sebab tu dia kata kalau untuk industri supplementation ni, dia bergantung kepada token dia tu sendiri kan. Sebab kalau macam saya, memang saya terus terang saya cukup angkuh dengan produk saya ni lah. Cukup action, sombong, bongkak, semua cukup. Sebab saya kata, aku dah pastikan semua yang paling best lah ni kan. Tak ada lagi yang paling lagi best daripada aku. Aku buat semua kerja, semua groundwork, aku pastikan semua okey, semua tip-top kan. Lepas tu kalau macam orang kata okey, dia pun best lah. Okey, tak apa, jom kita compare tengok. Tapi how do we expect this from everybody? Because kalau industri ni so big, I think industri ni boleh value more than $1 billion. Betul? $1 billion or $2 billion ringgit, I think, setiap tahun dekat Malaysia. This industry sahaja saja. Kalau katakanlah satu orang spend lebih kurang 1,000 untuk beli produk selama 10 bulan ke? Dia macam untuk pastikan kualiti lah. Kualiti. Takkan tak ada agensi yang directly, because apa ingredient yang kita akan periksa, dia hanya akan check untuk certain things saja untuk lulus. Tapi dari segi other ingredients ataupun consistency, sample testing, sample buying daripada pasaran, ada tak? Ada tak you dengar? Tak ada, tapi saya buat lah semua tu. Tapi saya buat semua tu, saya buat even untuk nak lepas untuk FDA, semua lepas lah. Sebab kita saya buat tu bukan untuk orang lain pun, untuk aku sendiri seronok. Yelah, okey, tapi at least inisiatif tu bagus. Tapi dari segi kekangan yang mungkin Azwan pun akan hadapi is counterfeits. Counterfeits, okey, let's say kalau macam untuk produk ni, untuk produk kesihatan, mana boleh trademark pun. Tak boleh trademark. Okay. Kecuali brand tu saja boleh trademark. Untuk dia punya, okey, let's say ada produk X, cakap dia pakai psyllium, dia pakai Hawthorne, apa semua, beetroot, apa semua sebiji kan. Lepas tu dia kata ni sama macam 5 plus. Saya tak boleh nak cakap apa pun. Kau memang tak boleh Tak boleh cakap apa pun. Wow. Sebab benda-benda tu mana boleh trademark pun, dia bukan ada macam ubat satu benda baru ke apa semua kan. Mana boleh patent kan pun, tak boleh. So macam mana katakan macam if your product goes through a stockist downline everything. Kalau orang boleh produce macam 40,000 50,000 produk yang counterfeit, siapa akan check? Tak ada orang boleh check pun. Tak boleh orang, takkan mungkin ada orang boleh check benda tu. So how do you control benda ni? Macam mana nak control? Macam boleh control. Okay,
bagi example contoh, kalau macam kita pergi kilang kan, so kita order untuk psyllium, dia datang nak pelbagai mesh, pelbagai grade. Okay, let's say dia kata dia pakai psyllium. Okay, hang pakai psyllium jenis macam mana, grade apa semua kan. Sebab kita tahu cost punya psyllium ni, kalau cost sangat, makan boleh jadi usus berdarah. Okay, sebab dia benda ni dia macam grit, dia macam kertas pasir. Okay, so kalau terlampau lembut sangat, dia macam boleh jadi diarrhea, dia boleh jadi cik birik. So macam mana nak dapatkan dia punya consistency tu, dia punya formula ni kan. So itu dia punya game dia dekat situ lah. Macam mana nak cari formula dia, macam mana extract hawthorn ni nak cari yang sesuai dengan psyllium ni, macam mana nak cari beetroot yang sesuai dengan semua ni. Dia contoh macam ni lah, hidrogen campur oksigen, dua benda jadi H2O. Okay, maksud macam mana nak bagi benda ni, tiga benda ni boleh bercakap sesama sendiri, stable untuk produce result macam ni. Okay, dia bukan boleh campur sebarang-sebarang saja. Benda tu through refined process yang sangat lama baru boleh kita keluarkan satu produk. Okay, ni dia. So kalau tapi masalahnya, the hit and run people are not going to do this. Dia akan buat copycat and reduce the cost to jack up the margin. So tak apa, sebab saya dah selamat, sebab saya bina brand. Okay. Sebab saya bina satu brand yang dah trusted dah. Okay, dah trusted, dia selamat. Apa saja dia jual mesti selamat, sebab tokek dia bukan betul sangat pun. Tokek dia orang gila. Faham. So dari segi keselamatan ni, I think you pun bersetuju, disebabkan ada kekangan dari segi the supply chain operation, penguatkuasaan, test buying, and also the process of studying the sample testing ke apa. You kena buat juga macam small size sample testing ke, kalau ada produk baru nak tengok stability and everything. Memang seorang tak cukup lah. At least you need to have a decent sample size untuk check benda tu okey ke tak. Lepas tu kena ada cukup tikus makmal untuk cari produk ni, and bukan benda ni bukan even like macam we're talking about big pharma punya level punya funding, because duit tu takkan datang kepada produk macam ni. That's what kita faham, that now it makes sense that kenapa big pharma pun tak masuk game ni. Dia tak masuk because anybody can patent the blend. The blend, and then the trade secret will be out just in a day macam tu. Akan keluar. Dia bukan boleh patent. Let's say kalau macam Panadol boleh lah patent certain period. Okay, aku seorang saja yang ada Panadol ni kan. Lepas tu orang ni selepas berapa tahun lah baru dia boleh 20 lebih. 20 lebih lah. Okay, 20 lebih baru orang boleh guna. Okay. Tu pun dia akan jual patent rights tu. Tapi yang kalau macam suplemen ni semua orang boleh buat. Dia nak selamatkan dia adalah brand power tu saja. Untuk memastikan consumer ni kata okey, apa-apa saja benda bawah MBB ni semua boleh consume, selamat. Itu je. So how do you transit dalam situasi macam ni? Ke mana? As more focus into the patient care rather than the product at one point. Because sometimes ada orang mungkin journey dia dah sampai dengan produk tu, bila dia rasa dia dah achieve what they achieve, they might not take it anymore. Tapi apa yang lagi penting, I think here you want to bring is the value of the brand, the value of your support system. I think yang paling highest value that MBB yang bawakan, I perasan, I think MBB adalah salah satu community yang I kenal masa time pandemic, that you stick with them. Okay. With everyday punya sharing, ada Zoom sendiri, closed door Zoom, macam siapa-siapa dalam Zoom room tu boleh almost tanya apa-apa tentang kesihatan. Even I pun datang juga as doktor jemputan kadang-kadang untuk discuss certain heavy topics. Tetapi I realise that the community tu is something that is your biggest asset and your highest value. Betul. And I think that community is yang melalui your diet tax and everything untuk kembangkan lagi that community, because tanpa community tu bagi saya, I rasa people yang access kepada government or private sector, they will just be macam terapung-apung dalam limbo. They just like, okay, I just go consult a bit 5 minutes and then I go back. Okay. But of course kita pun tak nak support system tu dual sangat, mereka tak sup juga pada satu benda. That means like ada yang you tak boleh makan nasi, you tak boleh makan rice, you tak boleh makan gula, you tak boleh makan ni, you tak boleh makan tu. So like nanti dia jadi macam satu
you just restrict yourself in everything. Tapi kena ada juga wujud flexibility. Ada tak wujud macam ada dalam community all out? Saya ni lah, saya encourage untuk guna macam saya dengan anak saya lah kan. Saya encourage otak tu ada kan, guna otak tu lah. Itu saja. Saya macam dalam community MBB, saya encourage common sense. Sentiasa guna common sense. 24 logik akal. Guna common sense. Guna otak ni. Guna otak. Guna otak. Yang mana otak macam tak berjalan tu, okey, mungkin dia jadi apa, anxiety tu, otak tak berjalan, okey, tak apa, kita support dah. Tapi bila dia dah otak dah berjalan tu, kita kata okey, apa-apa saja pun, apa-apa doktor suruh buat apa, scan, guna otak. Kita apa, cari apa, kalau macam rasa ada option lain, dia rasa option tu lebih bagus, gunalah. Sebab bukan doktor tu in the end yang hidup dalam badan tu, kita yang sendiri yang hidup. So kena live dengan consequences apa pilihan kita buat. Itu saja. Apa-apa pun kena berjalan. Betul. I think bila kita lihat pada gaya hidup lifestyle kan, it's a choice. It's a choice sama ada you ambil prihatin tentang apa you makan. And the days yang kalau you rasa you nak puasa. Kalau you tak lapar, you tak payah makan pun. Betul. Dia tak boleh taksub kepada rutin. Okay, dapat satu point. Okay, kan sekarang ni ada popular lah seorang doktor ni dekat TikTok kan, kata kena buat IF. Okay. Test sihat kan. Kurangkan gula, jangan makan gula. Nanti boleh menyebabkan masalah sekian-sekian kan. Problem ni kalau ada orang taksub sangat, contoh orang ada masalah digestion, nak practice IF, memang tak boleh pun. Tak boleh. Sebab dia sentiasa running on glycolysis badan dia. Dia sentiasa kena depend on oral punya intake gula kan. Baru dia boleh survive. Kalau dia buat IF. Bukan, I would say that dia boleh buat IF, tapi dia kan ada transit point. Guidance untuk transit tu kena ada. Kalau transit tu salah, you akan rebound balik. Dia tak boleh. Dia tak akan boleh. Dia kena, betul. Dia kena daripada macam contoh 8 hari makan. Okey. Dia kena bagi okey, leaky gut okey, histamine intolerance okey sikit, HbA1c tu stable balik. Okey, dan dia secara automatik benda ni bukan lepak. Dia tak paksa pun. Dia automatik 8 jadi 7, jadi 6, jadi 5, jadi 4, jadi 3, jadi 2, jadi 1. Omat. Transit point daripada 2 tu pun ada juga. Kadang-kadang dia praktis 2 hari. Lepas tu dia buat exercise lebih sikit. Dia deplete dia punya glycogen. Dia jadi bloated balik. Kita tahu untuk proses glycogenesis, penyimpanan glycogen tu tak akan berlaku kalau badan tu tengah stres. Okey, dia start running glycolysis balik. Okey, badan dia start. Okey, tak apa. Buat makan 3 kali balik sehari. Relax dulu. Okey, dan dah kena ada some form of flexibility lah. Tapi dia kena faham apa yang dia buat. Yes. Itu tapi masalahnya our system of education ataupun apa education kita dapat daripada mainstream dari segi yang bagi saya macam bajet public health. Kita ni public health bajet banyak, tapi dari segi being on trend, katakanlah latih you sebagai one of the advisors ke macam tu. Oh, best. Okay. It is necessary to also be trend. Kenapa you taksub with your old system, food pyramid, suku separuh nanti, tapi sedangkan orang kata tahu pun boring lah. Nobody's looking at this. You pergi semalam, I nampak you potong-potong ribbon everything, you do your demo and everything on nutrisi. Tapi lepas tu people they are learning, got new trends lah, ada OMAD lah, ada ni lah, ada tu lah. Tapi kita boleh adapt that kind of thing dengan gaya cara pemakanan Malaysia, tak ada masalah. Tapi they need to also improve because they are holding the masses. They ada peruntukan everything. Kita nak blast sampai. Tapi kalau mereka nak blast, sampai je. Dia bagi saya, dia bukan trend. Dia necessity, keperluan. Macam dulu first dulu kita bukan tahu pun ada OMAD, ada IF semua kan. Tapi bila kita reduce, dia jadi macam ni. Okey. Waktu tu nama pun tak ada lagi kita nak letak. Saya pun tak tahu nak letak. Okey, ni puasa jenis apa macam ni ya. Tak apalah, letak ajalah puasa berkala kan. Waktu tu tak ada lagi. Lepas tu baru dia ada intermittent fasting, baru ada term untuk 1 meal a day semua ni, baru ada term ini sekian. Ni term dia nah. Dia out of necessity benda tu. So itulah kita kata macam tu lah. Okay, so few take home message from you to kepada people out there yang
Dia macam supplement hunting. Okay, supplement hunting. Okay. What is your message to them? Supplement hunting. Dia nak lah cari nak cari supplement lah. Okay, senang saja. Requirement dia kena ada group. Satu, kalau tengok TikTok tak boleh TikTok sebab orang menjual. Tengok dekat, dia kena ada community lah. Ada community yang thriving, sentiasa hidup. Lepas tu, yang mana kita boleh bersembang dengan ahli-ahli tu untuk memastikan barang ni work tak work ke apa semua kan. Dia kena, lepas tu kena ada support system 24/7, tak berhenti. Then baru kita kata bolehlah cuba suplemen tu. Okay, itu saja. That's a good thing. Tapi kadang-kadang orang just nak baca review je. Mantap review pun dah kena spam. Review ni banyak scam lah. Review ni member dia pun boleh buat. Apa semua boleh buat. Kita jangan percaya benda tu lah. Kita percaya untuk satu, ada orang ramai boleh bersembang pasal benda ni. Lepas tu dan token dia pun sentiasa ada kat medan perang tu hari-hari. Tak berhenti kan. Dan kita kata okay, nampaklah kata orang kata token dia tu action kan. Bermaksud bukan token tu ada pride. Words dia pride dengan dia punya produk. Pride dengan dia punya service. Macam tu saya rupanya tu lah. Rupanya semua saya buat ni based on pride ya. Tapi also when we look into pride, I think the pride must come from at least a bit of some scientific background, kajian, research, and also like as you testing the sampling and everything. Itu lah, dia kena ada, orang kata dia pride ni born out of confidence. Nak ada confidence ni kena ada battle scar lah, kena ada experience. Then baru boleh datang confidence, then baru boleh datang pride. Battle scar terminologi best ni. Kalau tidak dia cabang, jadi arrogant. Itu aja. Okay. And last one, apa harapan you sebagai a person dalam industri ni? Apa harapan you dari segi legislation, penguatkuasaan? Apa benda? Because kita tak nak jadi satu industri yang kita hanya tangkap shaming tau. Tangkap founder kata produk ni ada ingredient mercury ni tapi tak terlibat dalam support system or guidance ataupun approach. Because kita tak boleh jadi hit and run punya industri lagi. We have to think about a bigger game. We have to think about a global game. Ke sama ada you nak jadi ada dropship ke, you want to become an MLM ke, you want to become a multinational company ke. We have to have that thing, and that support hanya akan wujud kalau ada national ataupun governance support. Do you agree tak? Itu memang agree lah. Tapi apa macam ni lah. Macam ni. Untuk even ubat kan, semua orang ada dalam poket masing-masing. Okay. Tak apa kalau untuk macam government nak ada dalam poket saya pun tak ada masalah. Tapi bagi tahu je lah. Itu saja. Industri ubat. Dia semua ni boils down to duit. Nak kata, okay, ni untuk nak selamatkan rakyat apa semua. Lepas tu kata, senang kata kita macam ni tengok macam mana peruntukan dibelanjakan untuk kesihatan rakyat. Boleh tengok dekat situ. Okay, buat event macam ni. Asalkan duit aku keluar, aku cukup KPI aku. Kita tak mahu macam tu lah. Kan? Sebab saya tengok, Allah, kita buat kerja kita lama dah aku kan. So kita tahulah macam mana game ni berlaku kan. Sama saja. So kalau boleh kita tak maulah benda ni jadi lama-lama lagi leceh. Sebab kita tak boleh go ke depan lagi. Kita tak boleh untuk untuk macam government body yang kontrol kesihatan ni explore lebih sikit explore lebih. Tengok apa aktiviti orang baru buat apa semua. Jangan recycle benda yang sama berulang-ulang. Tapi apa-apa pun, sebelum saya akan habiskan kan ni jangan anggap saya ni anti untuk conventional medicine. Tak, conventional medicine adalah yang paling the best in the world bab kesihatan ni. Bab kronik, masalah acute, memang cakap hands down. Tapi memerlukan satu lagi, iaitu untuk penjagaan pesakit kronik, iaitu yang perlu tengok 24 jam 30 hari ataupun 31 sebulan, sepanjang masa setahun 365 hari tu kena tengok setiap hari. Yang tu satu lagi benda tu. Kalau ada benda tu saja,
complete kita punya sistem kesihatan ni, boleh tutup lah. So nampak kayaknya that is a big vacuum yang kita kena fill. Okay, sama ada kita cuba buatkan secara social media, secara community. I think antara usaha-usaha yang you're doing, I'm trying to do, we're trying to create the awareness that think outside the box, and sometimes bukan kita mampu untuk jawab semua soalan, tetapi at least we are trying to educate them. Okay, thank you Azwan daripada ABB kerana sudi hadir untuk event Lesung Batu Medic Show hari ini dengan topik kesihatan. Sehingga kita berjumpa di lain episod, kita lesung kau.